Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu akan ajar satu topik baru. Minggu lepas kita dah belajar topik lain. Hari ni kita masuk topik lain. Nak tahu apa topik yang kita akan belajar hari ni? Okey, jom. Tapi sebelum kita mulakan, cikgu nak kita menyanyi-nyanyi boleh? Kita dengar muzik. Cikgu nak semua pelajar berdiri. Okey, cikgu akan mulakan. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey. Kamu semua dah dengar kan lagu tu? Seronok kan? Kita menyanyi-nyanyi sebelum start kelas. Okey. Sekarang cikgu nak tanya kamu, apa yang kamu apa yang kamu faham, apa yang kamu dapat daripada lagu tersebut? Apa yang Upin Ipin sebut, apa yang diorang nyanyikan, cikgu nak tahu. Okey? Okey? Bulatan. Pandai. Dalam tu disebut berapa bulatan? Berapa? 2. Okey, bulatan kecil dan bulatan besar. Okey, tapi cikgu tak nak sentuh bulatan kecil ataupun besar. Hari ni cikgu nak masuk topik yang baru, iaitu bulatan. Kamu semua tahu apa itu bulatan? Dia mesti berbentuk bulat. Yang pastinya. Okey, kalau kamu tengok dalam kelas ni, apa yang berbentuk bulat? Contoh cikgu boleh bagi seperti jam dinding. Okey, seperti jam dinding. Seperti kalau kita tengok daripada sini, kita tengok atas dekat langit, kita nampak matahari. Matahari bentuk bulatan. Okey. Seterusnya kita masuk kepada maksud bulatan. Okey, seperti kita tahu, bulatan adalah suatu lingkaran bagi titik yang bergerak dari satu titik yang sama pada jarak yang sama. Okey. Seperti cikgu boleh tunjuk contoh. Kita ambil ini cikgu buat. Ini cikgu titik yang bergerak dari titik. Ini ada titik yang tetap dan titik yang bergerak pada jarak yang sama adalah ini. Radiusnya. So dia bergerak pada yang sama. Sama saja dan membentuk bulatan. Okey, kamu semua faham? Okey, faham. Okey. Sekarang cikgu nak masuk ke bahagian yang seterusnya. Titik yang bergerak dari titik yang tetap pada jarak yang sama. Apa maksudnya? Okey, maksudnya kita boleh gambarkan pada jam dinding. Okey, contoh cikgu ambil. Cikgu ambil ini, titik tengah, sebagai satu titik yang tetap. Dan ujung jarum saat adalah satu titik yang bergerak. Okey, bila jarum saat ini mengelilingi satu pusingan dia, akan terbentuklah satu bulatan pada jarak yang sama. Okey, faham? Okey. Kalau faham, kita masuk pada bahagian yang seterusnya, iaitu sifat bulatan dan
dalam bulatan. Okey, terdapat 8 bahagian di dalam bulatan. Yang pertama adalah jejari. Jejari adalah bahagian yang pertama. Apa itu jejari? Okey, kita boleh masukkan jejari sebagai satu titik dari pusat bulatan ke mana-mana titik di lilitan bulatan. Okey, contohnya cikgu ambil di sini dan di sini dan di sini. Okey, ketiga-tiga titik itu adalah jejari. Sebab mana-mana titik di bulatan, di sini pun jejari, di sini pun jejari. Okey, mana-mana. Okey, kita masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu diameter. Okey, diameter adalah satu garisan dari lilitan bulatan melalui pusat bulatan. Okey, contohnya cikgu ambil sini. Okey, satu titik daripada lilitan bulatan melalui pusat bulatan. Okey, ini adalah diameter. Okey, kita pergi kepada bahagian yang ketiga, iaitu lilitan. Lilitan adalah satu perimeter ataupun satu lilitan kepada bulatan. Okey, kenapa perimeter? Kerana kita ambil bahagian luar garisan daripada bulatan ini. Okey, kita pergi kepada bahagian yang keempat, iaitu pusat bulatan. Okey, pusat bulatan kita boleh tengok ini. Warna koko ini adalah pusat bulatan, ataupun ini yang cikgu tanda ni. Ini pun adalah pusat bulatan. Seperti mana yang kita tahu, pusat bulatan adalah suatu titik yang sangat penting di dalam bulatan. Okey. Kita pergi kepada bahagian yang kelima, iaitu perentas. Okey, perentas adalah satu garisan yang menyambung antara dua titik pada lilitan bulatan. Okey, contohnya di sini lilitan bulatan, kita ambil titik yang pertama, dan di sini titik yang kedua, kita sambungkannya. Okey, contohnya di sini, ini titik yang pertama dan kita sambungkan pada titik yang kedua. Okey, di sini. Okey, ini adalah satu perentas. Apa bezanya dengan diameter? Okey, diameter dia melalui pusat bulatan. Dan manakala perentas dia tidak melalui pusat bulatan. Okey, faham? Okey, kita pergi kepada bahagian yang keenam, iaitu tembereng. Okey, tembereng terbahagi kepada dua, iaitu tembereng minor dan tembereng major. Okey, tembereng adalah satu lengkuk dan satu perentas. Okey, yang mana kita tahu perentas di sini, dan bila kita lengkapkannya di sini, maka terhasillah satu bahagian di sini yang dipanggil tembereng. Bahagian yang kecil ini dipanggil tembereng minor, dan bahagian yang besar ini dipanggil tembereng major. Okey, kita pergi kepada bahagian yang ketujuh, iaitu lengkuk. Okey, lengkuk adalah sebahagian daripada lilitan bulatan. Okey, kita ada dua, iaitu lengkuk minor dan lengkuk major. Lengkuk minor dia kecil dan lengkuk major dia besar. Okey, kita pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu sektor. Di mana kita tahu sektor pun terbahagi kepada dua, iaitu sektor minor dan sektor major. Okey, sektor adalah satu lengkuk dan dua jejari. Okey, kita boleh tunjukkan di sini seperti ini. Satu lengkuk, dua jejari. Okey, satu jejari, dua jejari dan satu lengkuk. Okey, ini adalah satu sektor, dan ini adalah sektor minor, dan ini adalah sektor major. Okey, cikgu dah bagi tahu kan, cikgu dah terangkan pasal bahagian di dalam bulatan yang terdapat pusat bulatan, iaitu titik di tengah-tengah bulatan, yang mana titik
tahu ada jejari, kita tahu ada diameter, iaitu daripada ujung lilitan hingga ke ujung lilitan yang bertentangan dengannya. Dan kita juga ada lilitan, iaitu perimeter bulatan. Kita ada perentas, iaitu jarak di antara dua titik di antara lilitan bulatan. Kita juga tahu ada lengkung, iaitu sebahagian daripada lilitan bulatan. Kita juga tahu ada tembereng dan tembereng minor dan major. Kita juga tahu tentang sektor, iaitu sektor minor dan sektor major. Okay, kamu semua dah tahu. So cikgu nak bagi kamu satu contoh untuk kamu. Kita boleh tengok contoh satu. Okay, kamu boleh buka muka surat 77 untuk tengok contoh satu. Contoh satu ini, cikgu, di dalam satu bulatan ni terdapat semua bahagian di dalam bulatan. Kamu boleh tengok. Okay, kita mula dengan huruf A. Apa yang kamu tahu tentang bahagian di dalam bulatan yang bertanda A? Apa dia? Seorang boleh bagi tahu cikgu? Apa dia? Perentas. Ya, bagus. Okey. Garisan A ini adalah satu perentas. Sebab apa? Sebab dia adalah jarak di antara dua titik di lilitan bulatan. Okey, kita pergi kepada B pula. B apa yang kamu tahu? Cikgu nak pelajar perempuan. Okey. Pelajar perempuan seorang, apa dia? B apa dia? Diameter. Okey, betul. Diameter. B ni adalah diameter. Okey, kita pergi kepada C. C ni senang sangat. Cikgu pun senanglah. Apa kamu dah belajar tadi? Apa C ni? Apa dia? Jejari. Ya, betul. C adalah jejari. Dia adalah setengah daripada diameter. Okey, kita pergi kepada D. D, apa yang kamu nampak di D? Apa yang kamu tahu D ni? D, update. D adalah lilitan bulatan ni. Kita E adalah sektor. Sektor betul dah. Sektor kan ada dua, iaitu sektor minor. Ya, betul. Sektor minor. Dan ini adalah sektor major yang besar ni. Okey, kita pergi pada F. F adalah lengkuk minor. Lengkuk minor. Okey, senang je contoh. Kamu dah faham lah. So sekarang kita pergi kepada contoh 2. Tapi contoh 2 ni dia sikit je cikgu bagi. Tapi cikgu nak kamu datang ke depan buat. Boleh? Boleh. Okey, nanti siapa yang volunteer dia boleh datang, ataupun cikgu boleh cabut guna batang aiskrim nanti. Okay, nanti kamu boleh buat ya. Ini contoh 2. Okey. Kita dah habis bahagian 5.1.1, iaitu sifat bulatan. Okey, sekarang cikgu nak fokus pada 5.1.2, iaitu pembinaan bulatan. Okey. Hari ini kita akan melukis sikit. Kita akan buat bulatan. Kita akan buat bulatan dengan syarat yang dia tetapkan. Contoh dia seperti kalau dia minta jejari 3 cm, kita kena buat jejari 3 cm. So sekarang cikgu nak mulakan dengan memperkenalkan alatan yang akan digunakan. Yang pertama yang kita perlukan adalah jangka lukis. Okay, seperti cikgu ni, cikgu ada jangka lukis dengan sekali pensel melekat di sini. Kalau kamu ada yang lain tak apa, janji jangka lukis. Yang kedua, cikgu nak kamu ada pembaris getah, pembaris plastik pun tak apa, macam cikgu punya pembaris besi. So yang kedua, cikgu nak kamu ada protector. Kamu boleh pinjam dekat kawan ke, kalau tak ada, macam cikgunya ada 2 belah. So kalau kamu ni ada sebelah pun tak apa. Okay, sekarang cikgu nak mulakan dengan membina bulatan 3 cm. Cikgu kamu tengok dulu cikgu lukis, nanti baru kamu buat. Okey. Kalau cikgu kamu nak bulatan berjejari 3 cm, kamu perlu pertama letakkan jarum di jangka lukis ni di kosong, dan kamu tarik sebanyak 3 cm.
Seperti cikgu ni kosong dari 3 cm. Okey, kamu dapat dah diameter jari 3 cm. Okey, sekarang cikgu nak buat dekat sini. Cikgu akan tanda dia sebagai contoh satu, dua. Ini contoh tiga. Okey. Contoh tiga kita buat jari 3 cm. Okey. So, kamu dah dapat jari 3 cm daripada sini. So, kamu letak di mana-mana dan pusingkan. Jangan sampai terangkat tau kamu punya jangka lukis tu. Okay, so kamu dah siap. So dekat sini yang tengah-tengah ni adalah pusat bulatan kamu, iaitu O. Dan di jari dia adalah 3 cm. Okey, itu kalau kamu nak lukis bulatan yang berjejari 3 cm. Okey. Okey, sekarang cikgu nak ajar kamu lukis bulatan jika diameternya cikgu bagi 6 cm. Tak nak. Diameternya cikgu nak kamu 10 cm. Okey, so kalau diameter jika diameternya 10 cm, okey. Contoh 4. Cikgu nak kamu lukis diameter 10 cm. So kalau diameter 10 cm, jejari dia adalah pandai setengah daripada diameter. So kalau setengah daripada diameter, berapa kamu rasa? 10 bahagi 2, setengah. So jejari dia jejari dia 5 cm. So cikgu nak ajar kamu lukis bulatan berjejari 5 cm. So macam biasa, yang tajam tu akan duduk di satu. Allah Akbar. Panjang duduk tajam duduk di satu dan pensel kamu di 5 cm. Okey, macam ni So cikgu dah 5 cm ni, 5. So macam biasa kamu letak tengah ni. Pusing sahaja tanpa angkat kamu punya pensel. Macam ini. Dan jangan lupa tanda kamu punya pusat bulatan. So ini sebab dia minta diameter, so ini diameter kamu 10 cm. Okay, kamu semua faham cara nak lukis dia? Okey, sekarang cikgu nak ajar kamu bina pentas pula. Kamu tahu kan pentas yang mana? Kita tengok pada contoh satu. Ini pentas tu. Contoh cikgu nak bulatan berjejari 5 cm dan satu pentas. Okey. So kalau contoh 5 jari 5 cm dengan pentas. Sekarang macam biasa kamu letak kepada kosong dan 5 cm dan kamu lukis bulatan kamu yang berjejari 5 cm.
faham kan? Nak lukis pentas, jejari dan nak lukis perimeter. Okey, sekarang kamu boleh cuba contoh yang lain dan melukis bahagian yang lain. Contohnya kamu boleh lukis sektor. Tapi sektor ni kamu kena cari sudut dulu. Berapa sudut yang dalam buku minta kamu lukis. So dalam buku tu minta kamu lukis 40 darjah. So kamu kena cari daripada 40 darjah dia, kosong ke 40. So kamu boleh lukis. So kamu boleh cuba buat. Boleh bincang dengan kawan-kawan dulu. Nanti kita bincang sama-sama. Okey? Okey. Sekarang kamu dah buat aktiviti yang kita jalankan tadi, iaitu Match Mind. Kita dah buat aktiviti tersebut. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua rumuskan apa yang kamu belajar hari ini. Adakah permainan yang cikgu jalankan ni seronok, ataupun adakah kamu mendapat input yang baik hari ini daripada pengajaran kita berkaitan tajuk bulatan. Okey, cikgu nak salah seorang daripada ahli kumpulan kamu datang ke depan dan tulis di sticky note ni apa yang kamu rasa. Satu perkataan pun tak apa, tak kisah berapa perkataan pun. Okey, ini kumpulan 1, ini kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4 dan kumpulan 5. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua datang ke hadapan dan tulis. Okey, apa-apa pun tak apa, jangan risau. Cikgu nak tengok kamu seronok ataupun tak seronok je main aktiviti yang cikgu jalankan ini. Okey, terima kasih. Okey, kamu semua dah datang di depan dan dah tulis apa yang kamu rasa. Okey, cikgu akan baca soal setiap kumpulan. Okey, kumpulan pertama dia menyatakan yang mereka seronok belajar hari ini kerana dapat bermain, dapat melakukan aktiviti. Okey, kumpulan kedua pula dia nak cuba aktiviti lain. Okey, tak apa, kita boleh cuba aktiviti lain minggu depan. Cikgu akan rancang satu aktiviti yang banyak lain yang kita boleh main sama-sama dalam satu kumpulan. Okey, pada kumpulan yang ketiga pula dia dapat idea yang baru. Okey, maybe sebab dia bekerja dalam kumpulan, so kawan-kawan dapat bantu, so dapatlah menjana idea yang baru. Okey, kumpulan yang keempat dapat lukis bulatan pun dia seronok. Okey, bagus. Maksud dia mesti kamu rasa seronok kan dapat lukis bulatan, dapat membuat latihan yang cikgu bagi. Okey, kumpulan yang kelima pula aktiviti kumpulan seronok. Memang kalau kamu buat kerja dalam kumpulan ni memang seronok. Cikgu tak nafikan. Sebab apa? Sebab kamu dapat tengok kawan kamu bantu satu sama lain. Memang seronok. Okey, itu saja untuk rumusan kamu. Okey, untuk rumusan cikgu pula, cikgu akan menyimpulkan. Okey, apa yang cikgu dapat lihat hari ni, kamu semua seronok. Kita semua dapat melakukan aktiviti yang bagus, yang menyeronokkan. Cikgu tengok kamu pun happy bermain. So cikgu pun rasa seronok sebab kamu dapat belajar, kamu minat nak belajar. Okey, apa yang kita dapat daripada topik hari ini ialah bulatan. Kamu mesti terapkan satu pandangan kamu, iaitu setiap kali kamu melihat bentuk akan terdapat satu bentuk bulatan. So bulatan ini amat penting dalam kehidupan kita. So saya harap kamu semua dapat menyemai sifat itu dalam diri kamu. So sebelum kita pulang, cikgu akan bagi kamu latihan dalam buku teks. Kamu boleh tengok jom cuba 5.3. Kamu boleh cuba nombor 1 dan nombor 2. Cikgu bagi kamu kerja rumah, kamu buat di rumah. Kamu boleh nanti kita bincang pada kelas yang seterusnya. Okey, sampai situ saja kelas hari ini. Terima kasih semua kerana memberi perhatian yang penuh pada cikgu. Terima kasih. Okey, jumpa minggu depan. Bye.